Okey, tahukah anda tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2020 ialah Malaysia Prihatin. Tengok, ada dua perkataan saja, Malaysia Prihatin. Kalau keluar soalan macam ni dalam peperiksaan, boleh jawab tak? Malaysia Prihatin, only 2 words. Tuliskan sebuah syarahan pidato di bawah tajuk Malaysia Prihatin, dia bagi 2 perkataan saja. Soalan macam ni pernah keluar dan boleh berulang. Tapi jangan tanya saya, "Sir, will this come out?" Of course this will not come out. Your exam papers for 2020 sudah pun siap, sudah pun mungkin sudah dicetak pun. Jadi tidak mungkin isu-isu yang baru ini macam COVID-19, Malaysia Prihatin akan keluar dalam SPM 2020. Tidak mungkin keluar. Tapi bolehkah ini digunakan sebagai jawapan? Dalam karangan yang kamu tulis, kamu boleh tulis tentang tema Hari Kebangsaan, tema Hari Malaysia, tentang COVID-19, tentang semua gaya bahasa baru yang telah muncul dalam negara kita sejak 3-4 bulan ini, macam Perintah Kawalan Pergerakan PKP boleh digunakan dalam karangan sebagai contoh untuk peranan kerajaan dan sebagainya. Jadi ingat, latest issues may not come out in the exam this particular year, but all the information you can still use. Jadi macam mana nak jawab soalan ni? Malaysia Prihatin. Macam mana kita nak jawab soalan ni? Okey? Jadi pelajar saya yang guna teknik sugus, teknik dia akan terus buka teknik apa yang sesuai. Teknik yang sesuai untuk karangan macam ni ialah teknik Pepsi. Teknik Pepsi sesuai. Page 15, teknik Pepsi, page 15. Okey, teknik Pepsi. Tengok, teknik Pepsi ini boleh digunakan untuk menjawab soalan ini. Okey, mari saya terangkan bagaimana kita dapat mempergunakan teknik Pepsi. Okey, kita nak cari idea bagi karangan yang berkaitan dengan tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2020, Malaysia Prihatin. Okey, di sini ada 2 perkataan. Malaysia Prihatin. Malaysia ni merujuk pada siapa? Malaysia boleh merujuk pada segenap lapisan masyarakat Malaysia, rakyat Malaysia, termasuk kerajaan Malaysia, termasuk pihak swasta. Dalam kes wabak COVID-19 tu, Barisan Hadapan, semua ni adalah Malaysia. Okey, Malaysia merupakan negara. Dan apabila kita kata negara, kita tidak dapat pisahkan daripada masyarakat. Masyarakat dan negara itulah Malaysia. Okey, prihatin ni macam penyayang, caring. Okay, in what way Malaysia is caring? Jadi kamu kena tulis karangan yang berkaitan dengan Malaysia Prihatin. Jadi teknik Pepsi adalah teknik yang paling sesuai dipergunakan untuk karangan ini. Sebelum ni pun saya pernah buat video tentang Pepsi. Jadi pastikan tonton semua video tentang Pepsi, fahami konsep Pepsi, kerana teknik Pepsi pelajar-pelajar saya pernah beritahu, pelajar SPM, boleh digunakan untuk menjawab karangan bahagian A, bahagian B, untuk pendidikan moral, untuk sejarah, malah untuk soalan kebat sejarah. Pelajar saya dah banyak tahun dia kata boleh, saya tak tahu lah macam mana, tapi dia kata boleh. Pelajar yang pandai, dia bijak menguasai dan mengaplikasikan teknik yang dipelajari. Okey, P ni untuk apa? Politik, ekonomi, pendidikan, sosial, dan I for industri lah. Jadi ini 5 bidang. 5 bidang yang berkaitan dengan semua negara dalam dunia ini. Semua negara tak dapat lari daripada bidang politik, ekonomi, pendidikan, sosial, dan industri. Adakah Malaysia prihatin? Ya, Malaysia prihatin. Bagaimana? Jadi kamu kena huraikan bagaimana dan mengapa kita perlu prihatin. Tengok, saya menanya 2 soalan saja tentang prihatin. Prihatin, why you must be prihatin, and how to be prihatin. Only 2 things you have to answer. These 2 major questions, if you answer, your huraian will be good. Okay, memanglah you kena selitkan point, reasons. Ini reasons lah, 2 main reasons. Lepas tu examples, peribahasa, dan penegasan point. Okey, jadi Malaysia prihatin. Ada, okey. Dari segi mana kamu nampak rakyat Malaysia sangat-sangat prihatin? Dari segi sosial lah. Dari segi sosial, kerajaan apabila
muncul saja, tercetus saja wabak COVID-19 ni, kerajaan terus melancarkan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan ataupun MCO, Movement Control Order, untuk buat pertama kali sejak saya lahir, maybe your parents also, kita ada satu dasar dan satu perintah seperti ini, satu undang-undang yang dilaksanakan seperti ini, sebab kita tak hidup pada zaman darurat, pada zaman Jepun kita tak hidup, kebanyakan kita. Jadi ini satu perkara yang cukup mengejutkan kita. Tapi kenapa kerajaan buat? Kenapa kerajaan Malaysia buat? Kerana dia prihatin terhadap masyarakat Malaysia. Kita tidak mahu masyarakat Malaysia menjadi mangsa wabak COVID-19. Kita mahu memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Jadi kerajaan melancarkan ini. Dari segi sosial, kerajaan melancarkan, dan kerajaan juga memberikan pelbagai SOP yang terus diguna pakai oleh masyarakat. Okey, SOP nombor 1, cuci tangan dengan sabun dan air. 2, gunakan cecair pembasmi kuman. 3, mengamalkan penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Kalau boleh 2 meter, orang kata lagi bagus. Okey, jadi lagi jauh lagi bagus. Dalam Instagram saya tinggalkan satu, saya ubah suai bersatu teguh, bercerai roboh. Saya pergi tulis, bersatu kita mati, berjarak kita mesti. Jadi ini zaman, era yang kita kena berjarak. Okey? Kamu tengok dalam banyak-banyak arahan yang diberi oleh kerajaan, penjarakan sosial is the most important. Jadi apabila kamu pergi sekolah, pastikan penjarakan sosial ni kita mesti pastikan. Jadi ini adalah semua ni, walaupun sakit untuk kita nak buat, tapi ini semua adalah tanda penyayang dan prihatinnya kerajaan Malaysia terhadap rakyat Malaysia. Kalau katakan Kementerian Kesihatan tak peduli tentang kita, biarkan kita macam tu saja, pergilah mana, pergilah ke hari raya, tak kenakan sebarang larangan, sudah pasti jangkitan COVID itu akan bertambah menjadi kuantiti yang begitu banyak sehingga kita tidak lagi boleh mengendalikannya, tidak boleh lagi memeranginya. Jadi kerajaan mengambil tindakan bijak. Awal-awal kita lancarkan PKP dan memperkenalkan pelbagai SOP. Ini adalah tanda Malaysia prihatin. Tahun ini tema Hari Kebangsaan tidak dapat larilah daripada wabak COVID-19, sebab sejak bulan Mac kita masih dihantui oleh satu masalah ini sehingga kita sendiri tak tahu kesudahannya. Jadi fokus tahun ini, Malaysia prihatin ini, supaya menyelamatkan masyarakat, negara dan ekonomi negara daripada kehancuran dan kemelesetan. Kita mesti cuba keluar daripada ini. Jadi selain sosial, nombor 2 ialah kerajaan prihatin untuk menyelamatkan ekonomi. Jadi kerajaan melancarkan ataupun menyediakan pelbagai package prihatin. Kamu tulis macam ni pun cukup. Kerajaan melancarkan package prihatin. Prihatin ni satu projek rangsangan ekonomi yang diwujudkan oleh kerajaan, yang memberi bantuan kepada businessman, yang memberi bantuan kepada syarikat-syarikat, yang memberikan pelbagai kelonggaran kepada syarikat supaya dia dapat memulihkan kembali. That's the correct word, memulihkan kembali, because we're already down. We have to revive the economy. So we need a lot of support from the government and government agencies. Jadi kerajaan melancarkan package prihatin ni direct untuk ekonomi. Okey, kalau saya bagi satu contoh lah. Kamu ada 2,000 orang dengan kamu ada seorang bos. Kamu nak tolong siapa? Kamu kerajaan. Kamu nak bagi duit kepada 2,000 orang atau kamu nak tolong ni satu orang bos ni? Memang kena tolong dua-dua lah. Tapi dari segi ekonomi, kerajaan akan lebih berikan tumpuan kepada bos ini yang seorang, yang memberikan 2,000 peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Kalau bos ni hidup, syarikat ni hidup, kilang ni hidup, 2,000 keluarga is taken care of. That's very important. That is very important. Okay, terutamanya bidang-bidang sektor-sektor ekonomi yang kecil dan sederhana. Okay, dia memerlukan banyak pertolongan daripada kerajaan sebab mereka hilang punca pendapatan selama lebih 3 bulan. 3 bulan zero. Saya sendiri guru tuition, pusat tuition semua ditutup. Okay, nasib baiklah saya jual produk saya melalui online, saya masih boleh lagi. Okay, masih hidup lagi. Kalau tidak,
kesannya memang amat besar kerana kita tiba-tiba dilanda satu masalah, satu musibah yang tak pernah kita fikirkan. Okey? Jadi, tengok. Satu, saya kata apa? Sosial untuk menyelamatkan rakyat Malaysia. Dua, ekonomi untuk menyelamatkan, memulihkan, merancangkan kembali aktiviti-aktiviti ekonomi di negara kita. Okey. Ekonomi dengan industri hampir sama, boleh ditulis dalam perenggan yang sama. Kalau kamu ada kemampuan untuk huraikan jadi dua perenggan, lagi bagus. Kalau tak boleh, gabungkan sekali. Okey? Okey, dari segi industri, kalau saya nak tambah satu lagi isi, melancarkan pakej prihatin, satu lagi isi ialah kerajaan memberikan pelbagai, kamu boleh kata kerajaan memberikan pelbagai insentif untuk sektor ekonomi, pelbagai insentif. Okey, insentif, incentives, bukan intensif. Intensif itu kursus intensif. Okey, insentif maknanya ganjaran. Perkataan BM yang paling sesuai ialah bagi ganjaran supaya orang boleh buat bisnes tu, kembali pada buat bisnes itu. Kerajaan memberikan bantuan dari segi keuangan, dari segi pelepasan cukai, macam-macam kerajaan boleh buat supaya orang dapat kembali berdikari dalam bidang mereka sendiri. Okey, seterusnya dari segi pendidikan, apa yang kerajaan buat? Kerajaan tutup sekolah. Banyak lama, berapa bulan kamu tak pergi sekolah. Sekolah ditutup. Kenapa ditutup? Kerana prihatin. Kenapa LRT ditutup? Kereta api semua ditutup. Pengangkutan awam semua ditutup. Kerana Malaysia prihatin. Kalau kita biarkan masyarakat lalu lalang ke sana kemari dengan sesak, ini sudah pasti akan memburukkan keadaan kerana jangkitan COVID ni cukup dahsyat. Dan satu penyakit yang di luar jangkaan kita. Jadi kita sendiri tak faham dari mana puncanya, apa simptomnya, jadi macam-macam masalah. Jadi kerajaan yang prihatin telah pun memastikan masyarakat tak pergi sekolah. Okay. Sekolah saja berjuta-juta pelajar, kan? Berjuta-juta. At least 4 to 5 million students go to school every day. Jadi ini banyak, bilangan yang cukup banyak. Baru sekarang sekolah dibuka, kamu sekarang sudah kembali dengan SOP-nya. SOP ingat, SOP ni bukan kerana orang susahkan kita, orang sayang kita. SOP kerana orang sayang kita, orang mahu kamu terus hidup dengan sihat supaya kita semua dapat kembali kepada keadaan sedia kala dalam masa yang terdekat. Okey? Jadi pendidikan, kamu boleh kata sekolah ditutup. Ditutup jangan anggap negatif, ini sayang. Tutup ni kerana sayang, bukan kerana tak sayang. Okey? Lepas tu sekolah dibuka, ditutup, dibuka. Apabila dibuka ni memanglah dia perkenalkan SOP. Jadi sebagai rakyat Malaysia, kita tidak dapat lari daripada mengamalkan segala bentuk SOP yang diperkenalkan oleh kerajaan, garis panduan yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Majlis Keselamatan Negara. Kita mesti kena ikut. Kerana ini semua akan memastikan kelangsungan Malaysia sebagai sebuah negara dan juga kebajikan dan kesejahteraan rakyat Malaysia. See, look at my word. Kelangsungan Malaysia, survival Malaysia, satu. Dua, kebajikan, welfare, kesejahteraan, prosperity of Malaysia. Tiga, perkataan ini semua kamu tangkap, kamu salin, guna dalam karangan. Karangan yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan negara. Tema ni pun kita boleh tulis. Walaupun tema ni tema tahun 2020. Sebelum tema ini dipilih, soalan SPM 2020 sudah pun siap. Realiti itu saya harap kamu faham. Pada satu tahun, beberapa tahun yang lalu, minggu tu berlaku 2-3 kes tanah runtuh. Jadi seorang ayah dia baca langsung apa? Tanah runtuh, dia bagi tahu pada anak dia SPM. Tanah runtuh, show come out in SPM. So budak tu datang bawa tunjuk pada saya. So my father said, tanah runtuh will come out. Doesn't make sense lah, please. Okay, what happens today cannot come out in tomorrow's exam paper because the papers are printed. Questions are already planned, all subjects. Because 400,000 sitting for exam, they can't do it last minute. Okay, all job has been done. Tapi apa maksud saya ialah, apa yang berlaku pada hari ini, tema hari ini, slogan-slogan yang baru, rancangan-rancangan projek, langkah yang diperkenalkan oleh kerajaan masih boleh digunakan. Kalau kamu ikut perkembangan
sampai peperiksaan ataupun terus tonton video saya macam inilah, saya bawa satu demi satu. I introduce to you what's happening. Okay, in the right way, the right way how to write. So you pick up all this knowledge, you boleh gunalah dalam mana-mana topik yang sesuai, asalkan dia sesuai. Karangan keluar perpaduan, tak boleh guna ke ni? Mesti boleh guna. Okay, Malaysia Prihatin, tema Hari Kebangsaan tahun ini. Karangan belum keluar tentang kemerdekaan, boleh. Karangan keluar tentang gotong royong pun boleh. Kerana ini berkaitan dengan negara. Okay, saya dah bagi semua. Tinggal satu, politik. Okey, dari segi politik, betulkah kerajaan prihatin? Betulkah masyarakat Malaysia prihatin? Memang betul. Kerana kerajaan Malaysia telah mengasingkan dan membuat saringan kepada beratus-ratus, beribu-ribu warga asing yang bekerja di Malaysia, tapi mereka ni disyaki ada jangkitan COVID, jadi mereka diberi rawatan, mereka dijaga dengan baik. Jadi dari segi politik, Malaysia prihatin ini kerana kita telah menjaga kebajikan pekerja asing. Jangan lupa ni, okey? Kita menjaga kebajikan pekerja asing. Mereka juga manusia, mereka juga boleh dijangkiti COVID dan seorang kena habis. Banyak kes di Malaysia sebenarnya berasal daripada orang kata kes import yang datang daripada luar negara ataupun dalam kalangan pekerja-pekerja pendatang-pendatang asing. Jadi kerajaan masih prihatin. Jadi keprihatinan yang ada pada Malaysia ini sebagai sebuah kerajaan dan masyarakat adalah dalam semua bidang. Dalam semua bidang kerajaan dan masyarakat Malaysia telah menunjukkan keprihatinan supaya negara ini terus bebas daripada pelbagai masalah yang dihadapi akibat wabak COVID-19 yang telah melanda kita sejak awal tahun ini. Jadi, untuk karangan yang berkaitan dengan negara, jangan lupa teknik Pepsi, bila-bila pun boleh guna teknik Pepsi. Dan karangan yang ada dua perkataan macam ni, banyakkan tanya soalan ini. Dua soalan ini sangat penting. Mengapa, bagaimana? Mengapa mesti prihatin? Tulis. Bagaimana nak tunjukkan keprihatinan itu? Tulis. Dua ini akan menandakan huraian yang sangat-sangat penting untuk topik-topik seperti ini yang biasanya sukar, student tak tahu nak jawab. Biasanya tak tahu nak jawab kecuali dia banyak menonton video saya dan juga telah mendapatkan program-program saya melalui post my pendrive videos. Pendrive videos, okay. This will make you. This is a very short video, okay, 15 minutes. Tapi di sini berjam-jam videonya. This will give you enough ideas lah to answer BM. Boleh diterjemah jadi membantu your English, your sejarah. Okay, ideasnya boleh guna dalam sejarah. Okay, terutama untuk soalan kebak yang memerlukan pemikiran dan huraian yang lanjut dan juga untuk pendidikan moral bagi pelajar yang ambil moral. Okay. Jadi apa lagi saya nak tambah? Okey, dan Malaysia ni penting untuk soalan nombor 3 dan juga nombor 4. Jadi pastikan semua perkembangan yang terbaru ni kamu rekodkan. Sejak kemunculan wabak COVID-19 ni kita sudah ada gaya bahasa baru. A lot of new words. Okey, cecair pembasmi kuman, pelitup mulut dan hidung, penjarakan sosial, SOP, garis panduan. Semua ni new gaya bahasa. When you use the new gaya bahasa, like the latest tema, so examiners will immediately know that you are reading some newspapers or magazine or you're watching a news on TV. You are there, you are in the current zaman. Bukan tulis karangan macam ketinggalan zaman. Okay? Jadi penting untuk kamu mengetahui perkembangan semasa. Walaupun topik ini saya tahu tak akan keluar, tapi ini boleh digunakan dalam peperiksaan. Okey, bagaimana nak tulis tema ni dalam peperiksaan? Macam mana nak tulis? Okey, saya bagi ayat contoh pada kamu. Okey Pepsi semua faham Jadi lain kali cuba apply Pepsi untuk soalan-soalan seperti ini. Okey, macam mana kita nak tulis ayat lengkap? Macam mana nak nyatakan ayat lengkap tema Hari Kebangsaan ataupun tema Hari Malaysia?
Kita ada dua perayaan dalam negara kita ni. Satu ialah 31 Ogos dan satu lagi 16 September, Hari Malaysia. Jadi, macam mana nak tulis? Okey, tuliskan. Kamu boleh buat nombor satu, satu contoh saya bagi. Okay. Malaysia Prihatin. Malaysia Prihatin. Tuliskan semua. Malaysia Prihatin. Nak letak ni pun boleh. Malaysia Prihatin telah dipilih. Telah dipilih sebagai tema Hari Kebangsaan, kapital Hari Kebangsaan, Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bagi tahun 2020. Bagi tahun 2020. Okey, ini ayat contoh saya nombor 1. Malaysia Prihatin telah dipilih sebagai tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bagi tahun 2020. Ini satu style lah. Kamu nak tulis dalam karangan. Okey, saya bagi satu lagi style. Satu lagi style ialah tema ni diletak di hujung. Okey, kamu boleh mulakan dengan tema Hari Kebangsaan. Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Dan Hari Malaysia 2020 ialah Malaysia Prihatin. Biasakan diri, satu yang ini kita letak di depan, satu boleh letak di belakang. Sama juga ketika kita tulis slogan-slogan lain, macam belilah barangan buatan Malaysia. Belilah barangan buatan Malaysia merupakan salah satu kempen yang dilancarkan oleh kerajaan untuk merancangkan ekonomi dalam negara. Okey, demi merancangkan ekonomi dalam negara, kerajaan telah melancarkan slogan belilah ataupun kempen belilah barangan buatan Malaysia. Cintailah sungai kita, sama juga. Utamakan kesihatan, sama juga. Jadi apabila guna peribahasa, slogan, cogan kata ataupun tema macam ni, kamu boleh guna dua cara yang berbeza. Letak di depan dulu, lepas tu huraikan, ataupun huraikan dulu, letak di hujung sana. Faham? Okey, terus belajar, rajin-rajin belajar. Siapa nak pertolongan daripada saya, nak tuition melalui pendrive boleh, WhatsApp boleh, terus WhatsApp saya 0966260057. Okey? Thank you.